Halo, berjumpa lagi dengan Teacher Rita dalam siri yang ke-6, Journey to the Star, menggapai untuk sainsukan. Kali ini Teacher Rita akan mengulas tentang soalan STPM 2015, 2016, 2017, 2020, spesifik untuk bab 3. Jom kita mulakan revisi kita pada petang ini. Oke, soalan 2015 soalan 3 yaitu bab 3. Bab 3 ini adalah berkaitan dengan kesenggangan dan rekreasi. Bab 3 ya. Dan kesemua soalan daripada bab 3 ini adalah daripada soalan 3. Kurangnya galakan daripada keluarga untuk melibatkan diri dalam aktiviti rekreasi yang sihat menyebabkan remaja terlibat dalam kes jenayah. Di sini kita dapati bahawa keluarga tidak menggalakkan aktiviti kesenggangan yang sehat kepada anak-anak mereka. Nyatakan 4 sebab, kata tugas nyatakan 4 sebab kenapa keluarga ini kurang memberikan galakan kepada anak-anak mereka. Jadi minta 4 dan panduan jawapannya adalah 4. Ini adalah antara beberapa sebab kenapa keluarga itu kurang memberikan galakan kepada anak-anak mereka untuk melibatkan diri dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan, kerana mereka mungkin kurang pendedahan dengan aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Mereka tidak tahu apa matlamat, objektif, apa faedah yang akan diperoleh oleh anak-anak mereka jika mereka melibatkan diri dalam aktiviti kesenggangan dan rekreasi ini. Dan juga mungkin disebabkan mereka lebih mementingkan pelajaran ataupun akademik kepada anak-anak. Jadi mereka akan sentiasa suruh lebih baik kamu belajar daripada buat aktiviti seperti itu. Dan kemudian mungkin juga mereka mahu juga anak mereka itu melibatkan diri tetapi tidak mampu. Jadi mereka pun tidak akan memberikan galakan sebab tidak dapat menampung kos yang agak mahal untuk aktiviti tersebut. Dan mungkin juga mereka kurang memberikan galakan kepada anak-anak sebab mungkin disebabkan oleh faktor keselamatan. Mereka takut ada apa-apa yang berlaku terhadap anak mereka semasa melakukan aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Soalan B, selain daripada galakan keluarga. Okey, maknanya dalam jawapan nanti anda tidak boleh sekali-kali menyebut faktor yang daripada keluarga. Sekeluarga ini sama ada ibu, bapa, kakak, abang, adik, tidak boleh disebut. Oke, nyatakan, kata tugasnya nyatakan 4 faktor interpersonal yang menghalang remaja. Oke, seperti yang anda tahu ada 3 faktor utama yang sama ada menghalang ataupun menggalakkan remaja atau individu itu melibatkan diri dalam aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Selain daripada interpersonal, ini nomor 1. Faktor yang kedua ialah intrapersonal dan yang ketiga ialah faktor struktur ataupun kita sebut prasarana ataupun kemudahan. Jadi tetapi dalam soalan ini dia minta dari faktor interpersonal. Okey, so kita lihat apakah faktor interpersonal selain daripada keluarga, yaitu mungkin rakan sebaya di mana tidak ada rakannya yang melakukan aktiviti yang dia minati, maka dia pun tidak mau melibatkan diri dalam aktiviti tersebut. Ataupun masyarakat di tempat persekitaran tempat tinggalnya itu tidak melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan, kayak jurulatih dan pengurus ataupun guru. Oke, jadi pelajar-pelajar perlu tahu
interpersonal, intrapersonal, dan struktur ini boleh menjadi faktor sebagai penghalang ataupun boleh juga menjadi faktor yang mempengaruhi. Maknanya, jika soalan itu minta menghalang, maka kita akan jelaskan dari aspek kenapa menghalang. Kalau dari faktor mempengaruhi, maka pelajar-pelajar perlu menjelaskan dari aspek mempengaruhi. Seterusnya kita lihat soalan 2016. Aktiviti kesenggangan dan rekreasi seperti berkayak memainkan peranan yang penting kepada pelajar untuk membentuk jati diri, untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Berikan 3 nilai murni yang terkandung dalam aktiviti berkayak. Soalan ini adalah soalan bonus untuk pelajar karena ini adalah soalan yang paling mudah. Anda boleh sebut apa-apa sahaja nilai murni, tetapi haruslah dikaitkan dengan aktiviti berkayak tersebut. So, antara aktiviti yang boleh pelajar tulis dalam jawaban adalah kerjasama, sebab berkayak ini memerlukan kerjasama. Bertolak ansur atau toleransi, sebab dia dalam bentuk pasukan ataupun berpasangan, maka dia perlu bertoleransi. Dan juga nilai murni keyakinan diri, yakin bila berhadapan dengan aktiviti yang mencabar seperti berkayak, dan juga bertanggung jawab. Dan ada banyak lagi nilai lain yang Anda boleh masukkan di dalam jawaban Anda di sini. Soalan B, senaraikan 3 pendekatan yang boleh dilakukan untuk mengukuhkan jati diri hasil daripada aktiviti berkayak. Maknanya jawaban Anda perlu kaitkan dengan aktiviti berkayak. Jadi apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk mengukuhkan jati diri ini? Yang mana berkaitan dengan aktiviti berkayak, sebab mungkin ada yang tidak yakin, ada takut, bimbang sebab aktiviti ini agak mencabar. Tetapi pendekatan yang boleh dilakukan supaya jati diri pelajar atau individu ini meningkat ialah dengan terus melakukan aktiviti tersebut. Kemudian sekiranya keyakinan itu sudah ada, teruskan melakukan aktiviti pada tahap yang lebih mencabar. Dan untuk lebih yakin lagi, menghadiri kursus yang berkaitan dengan berkayak, aktiviti berkayak. Dan juga salah satu lagi pendekatan yang boleh diambil ialah dengan membentuk kelab ataupun persatuan berkayak, supaya dari sini kita boleh mendapat berkumpul dengan lebih ramai rakan-rakan atau individu yang mempunyai minat yang sama dalam aktiviti ini. Dan yang paling mencabar ialah menyertai pertandingan. So, ini adalah antara pendekatan untuk mengukuhkan jati diri. Oke, seterusnya kita lihat soalan 2016C, soalan 3C. Nyatakan 2 cara bagaimana nilai jati diri ini diperoleh daripada aktiviti berkayak dapat menyumbang kepada sesebuah masyarakat yang berdaya saing. So, bagaimana caranya? Antara yang Anda boleh jawab ataupun masukkan di dalam jawaban Anda ialah menjadi pemimpin dalam aktiviti tersebut. Maka ini akan mendidik Anda ataupun meningkatkan keyakinan Anda untuk lebih berdaya saing dalam masyarakat ataupun komuniti setempat. Menjadi suri teladan ataupun selalu juga kita sebut sebagai role model. Meningkatkan semangat berpasukan. Oke, ini adalah antara cara, tapi di sini dia minta 2, Anda boleh sebut 2. Seterusnya soalan 2017, soalan 3E. Sebelum itu kita baca dulu stimulus ini, dan kalau
Anda yang pernah mengikuti kelas live T-Cerita, soalan ini sebenarnya telah pun dibincang dalam kelas live teacher sebelum ini, di mana persatuan ini saya tidak perlu sebut lagi situasi ini, tetapi soalannya jelaskan 2 prosedur dan 4 markah. Jika 4 markah di sini bermakna Anda kena sebut 1 tambah 1. Maknanya ada fakta yang dijelaskan, ada penjelasan. Oke, coba kita lihat apakah prosedur pengurusan risiko. Sekali lagi T-Cerita ingatkan kepada pelajar sekalian, prosedur, satu ialah prosedur dan satu lagi ialah kaedah. Dan kedua-dua ini mempunyai 4 prosedur dan juga 4 kaedah. Coba kita lihat 2 prosedur. Yang pertama ialah sebenarnya ada 4 seperti yang T-Cerita sebut tadi, yaitu prosedur pengurusan risiko. So, risiko. Mengenal pasti punca risiko, membuat penilaian risiko, memilih dan mengambil tindakan. So, prosedurnya ialah kenal pasti punca, buat penilaian, pilih kaedah yang sesuai, dan ambil tindakan. Tetapi soalan tadi ialah jelaskan 2 dan markanya ialah 4. Bermakna Anda kena buat 1 tambah 1. Bermakna ini sebagai fakta dan ini sebagai penjelasan. Fakta dan penjelasan dan begitulah seterusnya. So, Anda boleh pilih mana-mana daripada di dalam cadangan jawapan ini prosedur yang Anda boleh pilih. Sebab dia hanya minta 2 sahaja penjelasan. Oke, soalan 2017 3B pula, berdasarkan skenario di atas, beri 1 contoh bagi setiap tindakan yang berikut. So, ini kita sebut sebagai kaedah. Ini ialah kaedah. Soalan yang pertama tadi ialah prosedur. So, kaedah ini sebenarnya pun ada 4. Satu lagi di sini ialah pengurangan. Tetapi dalam soalan ini dia hanya minta pengelakan, pemindahan dan pengekalan. So, apakah contoh? Pengelakan ialah batalkan ataupun tukar tarik ataupun tukar tempat aktiviti kepada tempat yang kurang risiko. Pemindahan maksudnya kita pindahkan risiko itu kepada pihak yang lebih pakar ataupun lebih berpengalaman ataupun lebih bertauliah. Dan pengekalan itu maknanya ialah kita teruskan aktiviti itu jika risiko yang dinilai tadi adalah pada tahap yang rendah ataupun Anda sanggup atau pihak penganjur sanggup menanggung risiko. Oke, ini ialah contoh bagi setiap tindakan tersebut ya. 2 cara STPM 2020 pula, 2 kaedah nyatakan 2 faedah kegiatan kesenggangan dan rekreasi kepada individu dari segi sosial dan fizikal. Oke, untuk bahagian ini sebenarnya faedah ini kita boleh beri kepada jeris. Apa itu jeris? Ialah jasmani ataupun fizikal, emosi, rohani, intelektual ataupun kognitif dan sosial. Tetapi dalam soalan ini dia hanya spesifik kepada 2, yaitu sosial dan fizikal. Dan berapa diminta? Hanya 2
2 faedah. Maknanya 2 untuk sosial dan 2 untuk fisikal. Oke. Kita lihat yang pertama sosial. Faedah kita akan dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Ada banyaklah faedahnya ya. Mendapat kenalan baru, meningkatkan kemahiran berkomunikasi, meningkatkan semangat kerjasama, toleransi dalam kalangan masyarakat di antara individu dengan individu yang lain. Dari segi fisikal pula, dia dapat meningkatkan tahap kecerdasan dan kesehatan, juga boleh mengelakkan obesiti atau di sini boleh juga Anda tulis menurunkan berat badan. Oke, seterusnya soalan 3B, nyatakan 4 perkhidmatan yang disediakan oleh pihak berkuasa tempatan. So, siapakah pihak berkuasa tempatan ini? Ialah contohnya adalah majlis daerah ataupun dewan bandaraya ataupun majlis perbandaran, bergantung kepada daerah ataupun kawasan tersebut. Mereka ini adalah contoh pihak berkuasa tempatan. So, apakah perkhidmatan yang mereka boleh sediakan untuk membentuk keharmonian masyarakat Malaysia dengan menyediakan aktiviti kesenggangan dan rekreasi. So, yang pertama ialah perkhidmatan. Dia minta 4 perkhidmatan. Contohnya ialah perkhidmatan keselamatan, adanya pondok-pondok keselamatan pada setiap taman rekreasi, ada CCTV ataupun ada papan-papan tanda amaran. Perkhidmatan kesihatan seperti pada taman-taman rekreasi itu disediakan AED yang boleh digunakan pada masa kecemasan, kemudahan dan prasarana perkhidmatan di mana mereka menyediakan trek-trek jogging yang cantik dan selesa serta selamat, atau menyediakan tapak-tapak perkemahan ataupun tempat-tempat rekreasi yang menarik. Perkhidmatan lain yang boleh diberikan oleh pihak berkuasa tempatan ialah perkhidmatan konsultasi ataupun kajian penyelidikan untuk meningkatkan lagi tahap keceriaan ataupun kebersihan taman-taman rekreasi atau tapak aktiviti rekreasi supaya digemari dan lebih menarik ramai individu yang datang ke tempat tersebut. Seterusnya ialah nyatakan 3 perbezaan di antara aktiviti kesenggangan dengan aktiviti rekreasi. 3 perbezaan, tetapi sudah dispesifikkan permintaan di sini: jenis aktiviti, masa aktiviti, dan konsep aktiviti. Jadi yang paling cantik, pelajar-pelajar semua masukkan di dalam jadwal. Walaupun ini adalah soalan esei, tapi Anda boleh menjawab dalam bentuk jadwal. Oke, kita lihat yang pertama tadi, permintaannya adalah jenis aktiviti. Aktiviti kesenggangan itu adalah semua aktiviti yang dilakukan pada waktu lapang. Sama ada aktiviti itu adalah berbentuk fisikal, sosial, mental, ataupun rohani. Manakala untuk rekreasi pula, ini adalah aktiviti yang dilakukan mengikut kemampuan fisikal. Maknanya kalau Anda tidak mampu, Anda tidak ikut. Ataupun dari aspek ekonomi. Dari segi masa pula, kesenggangan ini tiada masa khusus. Dia bebas, boleh dilakukan. Asal Anda ada waktu masa lapang, Anda boleh terus lakukan bila-bila masa dan tidak perlu dirancang. Manakala rekreasi itu, dia perlu dirancang. Aktiviti itu mesti dirancang. Konsep pula, kesenggangan ini adalah lebih menyeluruh. Maknanya bebas dan lebih berdasarkan kepada hobi. Manakala rekreasi pula dia lebih spesifik, ada silibus atau modulnya, dan ia bukan hobi semata-mata.
Okey, soalan seterusnya ialah 3 faedah. Jelaskan 3 faedah yang diperoleh oleh seseorang individu daripada penglibatan dalam aktiviti fizikal di waktu senggang. Dia minta 3, tetapi markanya 6. Maknanya anda kena bagi 1 fakta dengan penjelasan 1 tambah 1. So, ini adalah contoh. Okey, di sini teacher Rita ingin jelaskan kepada anda, sekiranya dia minta 3 faedah, tetapi sepatutnya jawapan ini adalah anda boleh ambil daripada JERIS: jasmani, emosi, rohani, intelek atau kognitif, dan sosial. Tetapi teacher Rita ingin ingatkan, disebabkan di sini kata tugasnya jelaskan dan 6, maka panduan itu 1 tambah 1. Sekiranya anda sebut JERIS, jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, maksima yang anda akan dapat markah hanya 3. Sebab anda hanya menyebut fakta. Sedangkan kata tugas meminta anda menjawab dalam bentuk fakta dan penjelasan. So, yang pertama contohnya emosi. Meningkatkan kualiti hidup ataupun emosi, di mana dengan melibatkan diri dalam aktiviti fizikal di waktu senggang, ia dapat mengurangkan stres ataupun tekanan. Okay. Ini sebagai fakta, anda gariskan fakta dan di bawahnya anda boleh tuliskan penjelasan. Yang kedua, jasmani ataupun fizikal, atau anda boleh sebut juga kesihatan. Penglibatan dalam aktiviti fizikal dapat meningkatkan kesihatan atau meningkatkan kecerdasan, boleh juga setiap individu, meningkatkan tahap kecerdasan fizikal individu. Yang ketiga ialah sosial, S. Penglibatan dalam aktiviti fizikal memberi peluang individu untuk bergaul dan meningkatkan kemahiran berkomunikasi, ataupun anda boleh juga sebut mengeratkan hubungan silaturahim. Boleh juga. Rohani, ini rohani ya. Individu akan belajar mensyukuri ciptaan Tuhan dan juga memupuk nilai-nilai yang positif. Intelektual, lebih berfikiran waras atau kreatif, bertindak secara waras apabila berhadapan dengan masalah. Dan seterusnya, 3 kesan intrinsik yang diperoleh hasil daripada penglibatan seseorang individu dalam aktiviti kesenggangan. Okey, ini kesan intrinsik. Intrinsik ini maksudnya ialah kesan dalaman. So, dia lebih kepada diri individu itu tersebut. Di dalam diri individu itu tersebut. So, yang pertama mungkin anda boleh sebut emosi yang lebih stabil. Emosi stabil ataupun berfikir secara rasional. Ini kesan intrinsik. Kegembiraan atau seronok melakukan aktiviti, ada keseronokan. Contohnya anda pergi berkemah, melakukan menyertai aktiviti perkemahan, anda akan seronok dan juga puas, ataupun anda mulai meminati aktiviti tersebut. Dan juga di samping itu anda meningkatkan atau memupuk disiplin diri, dan ada pelbagai lagi jawapan di sini yang lebih kepada nilai-nilai yang positif. Terima kasih karena anda bersama dengan Teacher Rita hari ini. Ini adalah siri yang ke-6. Teacher Rita ada siri yang terakhir, yaitu siri 7. Nantikan atau tonton video yang terakhir Teacher Rita untuk siri ulang kaji ini, Menggapai Sains Sukan. Jumpa lagi. Bye.